Yes, selamat pagi guys. Ya, pagi ini saya sedang minum di sebuah kedai di belakang Satok sini ya. Oke, sebenarnya tujuan saya buat video live pagi ini sebab saya ingin mengucapkan sebenarnya selamat pagi kepada semua. Lebih-lebih lagi peminat program Leman Berita ya. Saya baru saja selesai minum. Oke. Apa yang saya minum pagi ini ya? Siapa? Okey, saya telah makan laksa dan juga saya minum kopi O. Itu minuman saya pagi ini. Okey, dan untuk pagi ini saya rasa bertuah sebab ada seorang uncle tu. Okey, dia datang dan mohon untuk minum bersama-sama dengan saya. Saya kata no problem. Siapa uncle tu? Mari kita tengok. Nah, tu dia uncle. Dia minum. Tadi saya tidak kenal uncle ni, tapi sekarang saya sudah kenal, dia kawan saya. Kami belum lagi berkenalan. Itulah uncle dia. Okey, dia mohon untuk minum dengan saya uncle ni. Kesian dia gunakan alat untuk berjalan tu sebab dia sudah tua. Dia order apa tu? Tu guys. Dia order telur separuh masak guys. Okey. Inilah dia konsep perpaduan guys ya. Konsep perpaduan, uncle tiba-tiba datang, dia kata boleh kita sharing. Saya kata boleh, tiada masalah. This is free country. Okey, sebenarnya tujuan saya buat video live pagi ni, mungkin kawan saya tu nanti dia akan tonton selepas ini, rakaman saja. Okey, mungkin tidak live. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan saya, saudara saya di Sabah, iaitu saudara Valorin Kanso, kerana beliau telah pun mengirimkan kepada saya tidak expect Tom, kamu telah pun hantar kepada kami buah melon kamu, yang kamu tanam sendiri di Agape Farm. Okey, bagi anda yang ingin tahu siapa itu Valorin Kanso, beliau merupakan saudara saya. Okey, walaupun dia orang Sabah, kami telah menjadi saudara. Okey, dan beliau merupakan my very best friend sewaktu kami di SIB Kajang dulu, sewaktu di Kajang. Okey, sebab saya bertugas di Kuala Lumpur selama hampir 14 tahun. Saya banyak mengenali orang-orang yang hebat dan begitu antusias di dalam pelayanan Tuhan, dan salah seorang dia adalah Valorin Kanso. Kami memori yang terbaik yang kami lalui bersama, kami sama-sama menjadi MC kalau ada function gereja. Memang kami kata orang tu ada chemical bersama. Okay, so Tom, apa yang saya mau katakan di sini adalah thank you so much, terima kasih kerana telah mengirimkan ya, susah-susah mengirimkan rock melon. Itu nama dia, rock melon. Dia dah menanam rock melon. Okey, yang dia kirimkan kepada saya, gambar dia nanti saya akan kongsikan ya dalam FB saya, kongsikan rock melon yang dihantar. Walaupun ada 2 biji tu yang ada sudah agak rosak sedikit. Okey, tidak apa, biji dan saya simpan Tom. Thank you so much. Ada 3 biji yang dia hantar. Satu yang kulit dia berwarna hijau, kemudian yang kedua tu berwarna kuning, yang satu berkala oranye. Ada 3 jenis. Saya sebenarnya usik dia. Okey, bila dia harvest dia punya rock melon tu, saya usik, wah, kami tidak merasa lah ni. Tapi itulah saudara ya. Bila kita bersaudara di dalam iman Yesus Kristus, begitulah, walaupun jauh tetapi kami terasa dekat. Begitulah persahabatan kami ya. Bukan bersahabat lagi ni, kami sudah seperti adik-beradik ya. Saya begitu merindu beliau, seorang yang walaupun masih muda tetapi azam dia tinggi. Okey, tidak banyak anak-anak muda yang ingin berkecimpung di dalam bidang penanaman, contohnya seperti rock melon, fertigasi dan sebagainya. Tetapi beliau menyahut cabaran. Okey, beliau ingin menceburi satu bidang yang baru. Beliau dan isteri dia orang Sarawak, orang Seriaman, dan beliau ada orang Sabah, dan mereka sama-sama mengajar di sebuah sekolah swasta di Sri Sempurna ya, di Ceras. Di situlah mereka mengajar dan meninggalkan profesion dengan gaji yang tinggi. Okey, kedua-duanya semata-mata untuk menceburi bidang pertanian, kerana pertanian itu adalah penjagaan. Satu usaha yang bagus Tom. Kita doakan kepada saudara saya Valorin Kanso ini agar beliau sentiasa sukses.
Kerana bukan senang, saya lihat bukan senang untuk beliau menanam rock melon. Sebab rock melon ni dia bukan seperti honeydew yang biasa-biasa. Tidak. Cara penjagaan dia, okey. Kalau bagi anda yang ingin ingin mengetahui apakah itu Agape Farm, anda pergi kepada web API. Okey, Agape, AGAPE, Agape Agro Farm. Okey, ada di situ ada, kalau anda melihat gambar rock melon, kebun penanaman rock melon, itulah dia. Dan anda boleh lihat di situ beliau turut juga menjual ya rock melon, kalau tidak silap saya, dengan harga serendah RM10 untuk 1 kilo. Dan rock melon yang dihantar walaupun mengambil masa hampir 2 minggu lebih sebenarnya, itu bukan masalah apa, tapi masalah pengangkutan daripada Sabah ke Sarawak, pengangkutan ya. Itulah yang berlaku. Namun saya dapat merasa rock melon yang beliau hantar memang rangup walaupun 2 minggu guys. Di dalam kotak 2 minggu dibawa dengan bas daripada Sabah melalui Limbang, melalui Lawas, melalui Miri, dari Miri akan melalui Bintulu, pergi ke Sibu, pergi ke Sarike, singgah di Serian sekejap dan lahir, dia datang di Kuching dalam masa hampir 16-17 hari. Namun dia punya rock melon dia masih rangup, manis lagi. So terima kasih Tom, Tuhan memberkati usaha anda. Ada masa nanti saya akan melawat kebun anda di sana, jangan bimbang. Saya akan melawat rakan-rakan yang telah balik ke Sabah, yang berada di Sabah, saya akan melawat. So thank you very much. Itulah perpaduan yang kita mahu ya. Kita sokong intipati yang kerajaan badan dibawa sekarang untuk kita pergiatkan lagi perpaduan. Sebenarnya perpaduan di Sabah dengan Sarawak memang sudah lama. Itulah model. Kenapa kerajaan Madani sekarang menggunakan tagline bergulai sejalai, segulai sejalai, iaitu tagline YFMI Ban RTM Kuching. Okey, kita tengok muka uncle tu dulu ya. Tu dia, sudah kenyang uncle tu. Dia duduk dengan saya walaupun kami tidak berbincang. Okey, tapi uncle relax saja, dia sudah perkenal dengan 2 biji telur. Telur separuh masak. Tu dia uncle. Nanti saya berbual dengan uncle tu. Okey. Uncle datang seorang lah tadi uncle? Satu orang lah? Driving lah? Tidak? Oh, pakai itu. You duduk mana uncle? Oh, dekat saja. Oh, okey. Itu dia, saya buka bicara dengan uncle pagi ni. Mungkin BM dia agak kurang sikit, tapi itulah dia. Ini perpaduan guys ya. Kami di Sarawak ni perpaduan memang dari dulu, memang kami jaga. Okey, di kedai ni, okey, saya tidak mahu menamakan kedai ni, nanti ada unsur-unsur iklan. Kalau kedai ni mahu saya mention nama dia, dia kena bayar saya. Okey. Jadi kedai kopi ni adalah satu kedai kopi yang berada di belakang Satok ya. Di belakang Satok, berdekatan dengan sebuah insurans. Okey, di sini kedai kopi corner ni memang menjadi kedai kopi tumpuan ramai seluruh rakyat yang berada di kawasan Satok sini, banyak yang minum di sini. Bukan setakat yang berbangsa Dayak, bukan setakat Cina, tetapi yang Melayu juga turut minum di sini. Okey, itu perpaduan guys. Daripada dulu lagi tiada masalah kami. Tiada masalah. Apa masalah dia? Kami melihat saudara kami yang berbangsa Melayu, baik mereka itu Melanau ataupun Melayu Sarawak, minum di kedai Cina. Bagi kami itu perkara biasa. Tidak menyebabkan kami rasa macam terkejut. Tak ada. Tidak. Di sini perkara biasa. Seperti kami melihat burung-burung yang berterbangan, melihat pokok-pokok yang berebut-rebut mencari matahari. Seperti juga kami melihat kucing-kucing yang merayap-rayap di bawah meja mencari tulang menunggu makanan free. Begitulah kami melihat perpaduan ini di sini. Seperti biasa saja. Kami jaga benda ini sebenarnya. Kami jaga perpaduan kami. Okey. Itu yang sebenarnya yang mesej saya semua bawa pagi ini. Okey, terima kasih kepada 14 yang menonton. Saya tiada masalah. Okey. Wow. Okey, ada Tom Valorin. Okey, makin handsome sahabatku. Tidak, sudah tua Tom. Ni ada rambut-rambut putih ni sini sikit ni. Ni ada putih-putih. Ini ada uban terjuntai ni. Malas mau cabut ni. Halo Tom, apa kabar? Thank you so much untuk kamu punya rock melon.
Okey, saya sengaja tidak call, nanti saya ternangis pula dalam itu telefon. But thank you very much. Saya menonton video yang anda share di dalam FB. Ya, saya berterima kasih ya kerana begitulah ya, sebagai kadang-kadang saudara sendiri, adik sendiri pun tidak sebegitu ya. Kadang-kadang orang lain yang lebih menyayangi kita. Bukan kata adik-beradik tidak menyayangi kita, tidak bukan begitu. Tapi janganlah, bila kita sudah mengenali Tuhan Yesus Kristus ya, begitulah persaudaraan kita. Thank you so much Tom. Pagi ini ada tu, saya rasa harvesting yang terakhir untuk tahun ini ya. So semoga maju jaya. Okey, saya sebenarnya tidak mau buat order apa-apa, nanti menyusahkan anda. Saya tengok ongkos untuk kirim barang itu ke Sarawak memang agak mahal juga. Jadi apa-apa pun kita doakan semoga apa usaha yang dilakukan oleh saudara saya Valorin ini akan berbuah dengan hasil yang banyak. Beliau dapat menambah lagi besarnya dia punya rumah hijau dia punya ladang dia. Dan mungkin satu hari nanti, okey, dengan izin Tuhan, dengan izin Yesus Kristus yang kita percaya kuasa mujizatnya, dia akan dapat membuka juga satu di Seriaman sini. Buat satu lagi Tom, cawangan di sini ya, di Seriaman. Ada mertua dia di sana tu. So sekarang ni perpaduan memang sudah berlaku guys. Orang Sabah kahwin dengan orang Sarawak. So jadi benda ni terlihat dekat. Jadi kita mohonlah pemimpin-pemimpin kita ya, yang kita sayangi di Sabah, baik di Sabah ataupun di Sarawak, mereka berbincang, buatlah satu lebuh raya. Bila kita namakan sebagai Sabah Sarawak Link Road. Okey, agar yang menjadi satu highway yang akan dapat menghubungkan di antara Sabah dengan Sarawak senang. Okey, yang LRT, MRT, kereta api kita cerita kemudian. Kita mau highway dulu. Sebab kita mau dari Sarawak kita senang driving ke Sabah, pergi beli sinalau, pergi beli sayur-sayuran di di Tenom, di Kundasang tu. Lebih banyak lagi orang Sarawak pergi panjat itu Gunung Kinabalu. Saya sudah sampai Gunung Kinabalu, tapi di kaki dia saja. Belum sampai di atas, tidak dapat, kaki gaut sudah. Okey, so itu saja yang saya mau kongsikan. Thank you so much saudara saya Valorin yang telah pun mengirimkan buah rock melon anda. Okey. Saya pun terkejut, apa kotak ni? Tapi saya tengok di kotak tu ada tulisan Agape. Aduh, saya kata memang terbaiklah. Okey, walaupun sebiji tu yang berwarna hijau tu dia sudah rosak Tom, tidak dapat dimakan, tapi bijinya saya simpan. Nanti saya tanamlah, saya tanam di tepi-tepi, tengok kalau ada nasib dia berbuah. Tidak jadi rock melon pun jadi wood melon pun jadilah. Okey, kita tengok uncle tu apa dia makan lagi. Tu dia uncle order lagi telur 2 biji. Telur kan uncle? Telur kah? Makan telur kah? Ya. Makan tambah lah. Oh tak, ya bagus. Kata dia ayam balap kendang. Betul kecil lah, abang aduk banyak. Dan dia sudah habis. Oh, okey. Makan buah. Mau balas dendam. Balas dendam lah makan. Itu dia, uncle balas dendam. Lama sudah tidak makan telur katanya, so sekarang sudah 4 biji. Kalau memang tengok makanan macam ya. Oh, tidak makan mie kah? Mie tidak makan kah? Tidak. Ada. Oh, okey. Tidak boleh boleh. Tidak mau lah. Nasi makan jugalah. Makan jugalah. Bagus Ya. Okey. Itulah tadi guys. Itu 2 sekali air yang kalau order. Satu dia order air Bali, satu air Bali, satu dengan air tepeng. Itu deh guys. Uncle balas dendam sebenarnya. Saya tanya dia balas dendam kerana lama sudah tidak makan telur. Kalau di rumah mungkin dia dimarahi makan telur separuh masak. Sekarang dia bayar dendam 4 biji sudah guys. Dia tidak mau makan mie kolok kerana mie kolok tu sudah cukup bagi dia. Okey, sudah cukup bagi dia. Dia kata mau jaga kesehatannya.
Okey. So itulah tadi. Okey. Perkongsian saya pagi ini sebenarnya ringkas. Saya mau balik ke pejabat. Okey. Terima kasih bagi yang menonton saya pagi ini. Saya sebenarnya just happy mau buat video pagi ini. Terima kasih kepada kawan saya Mariansi, salah seorang schoolmate saya dulu. Schoolmate saya Mariansi nama beritahu Lim Asyu. Terima kasih. Okey, sama perkenalan Ji Hifni, Morning Friend, ya kawan-kawan saya Mil Ayung. Okey, banyak lagi member-member yang ada di sini. Terima kasih kerana singgah. Oh, ini ada seorang lagi usahawan kita. Okey, Ijot Chips tu. Ijot Chips Sarawak. Morning bosku, Dini ngirup kopi pagi tu. Dito belakang satu dito bro. Okey, untuk pengetahuan anda, Ijot Bites ni merupakan salah seorang juga kawan saya yang menjalankan perusahaan membuat apa nama biskut tu? Lidah buaya, guys. Lidah buaya. Tetapi cara beliau membuat improvasi kepada apa tu lidah buaya tu. Saya bercakap dengan beliau, apa kata kalau buat perisa lidah buaya tu macam-macam, ada perisa strawberry, perisa coklat, perisa susu kah, macam tu ya. Kita penetrate itu makanan biskut makanan kita sebenarnya ya. Tahniah kepada kawan saya yang menceburi dalam bidang ni. Saya respect sebenarnya mereka yang pada usia-usia muda meninggalkan pekerjaan tetap dan menceburi satu bidang yang kadang-kadang kita belum tentu lagi pergi jauh ataupun tidak. Tapi sebenarnya bisnes ni bukan senang. Kalau berjaya, dia berjaya. Kalau tidak, dia akan sama ada membuat kita jatuh, terus jatuh dan tidak bangun, ataupun kita berusaha, kita akan bangkit semula. Okey, yang penting dalam bisnes bangkit. Saya tengok kawan saya ni Ijot Bites ni ya, mereka telah pun berusaha dengan sebaik mungkin. Okey, untuk untuk mengetengahkan market mereka. Okey, jadi kita mohonlah kepada kementerian-kementerian yang berkaitan dengan perdagangan dan usahawan di Sarawak untuk membantu mereka ini agar pergi lebih jauh. Kita pasarkan produk mereka ini ke tempat yang jauh. Seperti rakan saya yang juga kawan sama gereja juga di semasa di SAB Kajang dulu, di Kajang dulu, iaitu pemilik Nang Ori. Itu dia. Saya tak perlu mention nama dia. Okey, salah seorang wanita yang begitu gigih dan keras berusaha. Beliau banyak bangkit, jatuh bangun dalam bidang bisnes. Banyak yang beliau tempuhi. Okey, dan akhirnya beliau berjaya mengetengahkan produk lada tempatan, iaitu Nang Ori. Anda mau tahu Nang Ori, pergi laman website mereka Nang Ori dan tengok siapakah usahawan usahanita kita itu. Beliau seorang yang begitu terbaik. Banyak yang saya kenal dalam bidang yang berkawan dengan saya ni, mereka mencuburi satu bidang yang kadang-kadang kita belum tahu lagi apakah masa depannya. Sebenarnya pertanian ataupun apa yang kita usahakan itu adalah satu penjagaan. Namun bergantung dengan daya tahan kita, bagaimana kita pergi lebih jauh dan belajar. Okay, seperti kawan saya yang merupakan bos CEO Ijot Bites ya, Ijot Chips tu, dan kemudian Nang Ori, dan kemudian Agape Agrofarm. Okey, mereka adalah insan-insan yang saya rasa terpilih untuk meneruskan karier mereka di dalam satu bidang yang barulah bagi saya, sesuatu bidang baru namun boleh kita ketengahkan. Kita support mereka guys, kita support Nang Ori, produk Nang Ori daripada Sarawak, original daripada Sarawak. Dia punya minyak dia tu guys, kita buat iklan sikit dah. Dia punya minyak panas itu saya telah gunakan, walaupun harga dia ada yang mengatakan kayangan, bagi saya tidak. Bagi saya adalah dia punya kualiti. Mengapa orang beli Mercedes harga mahal-mahal sedangkan kereta Malaysia banyak? Kenapa? Sebab dia mau kualiti. Sekiranya anda mau kualiti, anda bayar lebih. Begitulah dia. Betul tidak? Okey. So begitu juga dengan yang menjual Ijot Bites kita. Okey. Saya berharap agar dia dapat berusaha dengan lebih lagi, dapatkan pensijilan halal ya. Sekiranya sudah ada, tahniah. Sekiranya belum, mungkin dalam proses juga tu ya, bro. No problem. Nanti kita kopi-kopi sama dekat Semarahan sana ya. Tahu tempat dia. Bawah tu, dekat bawah saja. Dekat bawah pejabat dia guys, ada satu kedai kopi. Nanti kita jumpa-jumpa. Okey, dan kepada saudara saya iaitu Valorin Kansuh yang berada di Sabah pada ketika ini, mungkin berada di kebun sedang menonton live. Terima kasih bro di atas buah-buahan yang telah dihantar ya, berusaha menghantar kepada kami. Okey, terima kasih.
Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada mereka yang menjadikan pertanian penternakan sebagai satu perusahaan, saya salute, saya tabik anda semua. Okey, salam perpaduan dari saya Adam Melangi, penerbit program Leman Berita, program yang memang diminati, yang ditunggu-tunggu setiap pagi Sabtu pukul 8 pagi ya. Terima kasih kepada yang menonton. Okey, Tuhan memberkati anda semua, dan kita kekalkan perpaduan tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama. Kita jaga perpaduan kita, kerana apalagi yang dapat dengan kita, itu saja yang ada, perpaduan. Sekiranya kita bersatu padu, kita hidup dalam rukun dan damai, kita pun senang berjalan, meninggalkan rumah pun senang, jiran akan tolong tengok ke rumah kita, kan benar-benar senang macam tu. Kita menjual barangan, kita saling bantu membantu, itulah perpaduan sebenarnya. Senang perpaduan ni. Bila anda keluar daripada gate rumah, anda senyum dengan jiran anda yang berlainan bangsa dan agama daripada anda senyum saja, itulah dia perpaduan. Kita mulakan dengan senyuman. Okey, terima kasih guys. Saya nak balik ke pejabat. Sekarang ni sudah pukul berapa ya? 9.15. Dan sebelum kita menamatkan video ini, kita tengok dulu uncle, apa yang dia buat uncle kita. Nah, 2 gelas saya dia minum guys. Uncle. Apa dia? Ya. Saya pakai handphone saja uncle. Tengok, uncle sudah perasan saya ambil gambar dia. Dia senyum lagi tu. Puas hati uncle. Okey guys, uncle pun sudah bayar hutang, dan saya pun sudah mengucapkan terima kasih dengan teman-teman rakan-rakan saya. Okey, thank you so much. Thank you brother Florin. Ada masa nanti kalau balik Christmas ke Sarawak nanti kita jumpa ya. Okey, dan kepada rakan-rakan saya yang lain di mana-mana saja anda berada, Mary Ansi dan juga Tauke Ijot Bike Sarawak. Okey, selamat maju jaya. Okey, dan Tuhan memberkati anda semua. Okey, terima kasih, bye.